Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Kaitan Kesultanan Perak dengan beting beras basah telah wujud sejak zaman Sultan Muzaffar Shah I yang memerintah dari tahun 1528 hingga 1549. Beting beras basah terletak di kuala Sungai Perak, daerah Hilir Perak. Mengikut sejarah, di sinilah bermulanya Sultan Perak pertama yang berangkat masuk ke negeri Perak. Beting beras basah terletak di kawasan pesisir kuala Sungai Perak, Bagan Datoh, berhampiran dengan muara Sungai Perak. Merupakan kawasan pantai pasir yang kadang-kadang timbul dan kadang-kadang tenggelam apabila air pasang berlaku. Dikatakan kawasan ini boleh dilawati melalui jalan darat dengan datang ke kawasan kampung Sungai Ular Bagan Datoh. Perjalanan menggunakan kereta atau motosikal mengambil masa dalam 7 minit dari Pekan Bagan Datoh ke beting beras basah. Di zaman munculnya kerajaan Beruas dan Manjung, terdapat beberapa daerah di Perak yang memerintah secara persendirian. Pada masa kerajaan Melayu Melaka, negeri Perak dengan Beruas sebagai ibu negerinya tertakluk di bawah Melaka. Di Temong misalnya, terdapat seorang perempuan yang dikenali sebagai Tok Temong, dan di Hulu Perak terdapat seorang lelaki bernama Tun Saban, anak bendahara Tun Perak. Begitulah keadaannya sebelum kewujudan Kesultanan Perak. Kesultanan Perak bermula pada kurun ke-16, apabila putera kedua Sultan Mahmud Shah, Sultan Melaka yang terakhir setelah negeri Melaka dikalahkan oleh Portugis pada 1511 Masihi, dilantik menjadi Sultan Perak yang pertama pada tahun 1528. Putera tersebut bernama Raja Muzaffar Shah. Menurut cerita lisan, orang-orang Perak telah menyuruh Tun Saban menjemput Raja Muzaffar di Kampar, Sumatera untuk dirajakan di Perak. Sebelum Raja Muzaffar Shah berangkat ke Perak dari Kampar, Sumatera, dua pembesar Perak yang bernama Tun Saban dan Nahuda Kasim telah datang menghadap Sultan Mahmud Shah yang sedang bersemayam di Kampar, Sumatera untuk memperkenankan salah seorang daripada puteranya untuk dijadikan Sultan Perak. Baginda Sultan Mahmud Shah memperkenankan permintaan tersebut dan mengarahkan putera keduanya itu untuk ke Perak. Raja Muzaffar kemudian dikurniakan alat kebesaran, yakni baur, yang berupa sebilah pedang Cura Simanja Kini, sebilah keris tameng sari, sebuah cop, yakni cop kayu kempar yang berolek perkataan Sultan Muhammad Shah Zil Allah fil Alam, bermaksud Sultan Muhammad Shah, bayangan Allah di bumi, serta nobat dan surat ciri, iaitu surat tanda atau keterangan bertulis. Selepas menerima titah ayahandanya untuk berangkat ke Perak, Raja Muzaffar pun bersiap dan menunggu saat yang baik untuk berangkat meninggalkan Kampar, Sumatera. Sementara itu, Tun Saban pulang ke Perak dan menyediakan 77 ekor gajah yang syarat dengan berbagai persembahan dari penduduk Hulu Perak, lalu menunggu ketibaan Raja Muzaffar di kuala Sungai Perak. Raja Muzaffar pun berlayar bersama isterinya bernama Tun Terang, putera mereka Raja Mansur, dan pengiring-pengiring termasuklah Megat Raweh. Baginda singgah di Kelang dan Siak kerana menziarahi keluarga baginda. Semasa di Kelang, baginda bertemu Nahuda Tumi, iaitu
orang Manjung yang selalu berulang-alik berniaga dari Perak ke Kelang. Nahoda Tumi pun membawa Raja Muzaffar ke Perak. Akhirnya bahtera baginda pun sampai ke beting beras basah di kuala Sungai Perak. Dengan takdir Tuhan, bahtera baginda telah dipukul ombak yang besar dan terdampar secara tiba-tiba di atas satu beting di tengah lautan tersebut. Baginda telah mengarahkan supaya dibuangkan ke laut barang-barang yang berat, namun laut tetap bergelora. Lalu Raja Muzaffar pun berseru, "Sekongkong tanah Minangkabau, selilit pulau perca. Dilengkong ular sakti munah, perpisahan beta di Selat Melaka. Jika sah beta raja berdaulat, lepaslah sekalian malapetaka." Raja Muzaffar lantas mengambil mahkota baginda lalu membuangnya ke dalam laut. Secara tiba-tiba, laut yang bergelora itu tenang kembali seperti biasa. Bahtera baginda dapat berlayar semula seperti sedia kala. Serentak dengan itu, Tun Saban dan pengikutnya melaungkan daulat tuanku sebanyak 3 kali. Dan baginda Raja Muzaffar pun ditabalkan sebagai Sultan Perak yang pertama di beting beras basah. Disebabkan peristiwa tersebut, baginda telah mengambil keputusan untuk mendarat di beting beras basah dan ditabalkan sebelum meneruskan pelayaran baginda. Kemudian baginda diarak mudik ke Sungai Perak hingga ke tempat yang bernama Tanah Abang, dan disitulah baginda bersemayam menjadi Sultan Perak yang pertama. Baginda bergelar Paduka Seri Sultan Muzaffar Shah Ibni Almarhum Sultan Mahmud Shah. Sejak itu, setiap Sultan Perak yang akan ditabalkan disyaratkan datang ke beting beras basah ini untuk istiadat pertabalan pusaka dan bersiram tabal, dan beberapa upacara lain yang akan disempurnakan oleh pawang diraja. Selain Sultan, Raja perempuan juga harus melakukan upacara yang sama. Namun upacara pertabalan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang memerintah Perak sekarang ini menjadikan upacara ini pada 14 Mei 2015 sebagai istiadat menziarahi beting beras basah bermula dari jeti Bagan Datuk. Istiadat ini dilakukan sebagai simbolik adat. Pada ketika dulu, setiap kali pertabalan Sultan Perak, Sultan tersebut mestilah menghilir Sungai Perak dari Kuala Kangsar hingga ke beting beras basah. Kali terakhir upacara tabal raja ialah sewaktu pertabalan Sultan Azlan Shah dan Raja Perempuan Bainun pada penghujung tahun 1985. Sejarah lama ada menyebut bahawa Raja Ahmad yang merupakan putera kedua Sultan Abdul Malik Shah, Sultan Perak ke-19 yang bertahta dari tahun 1808 hingga 1825 adalah merupakan seorang pawang diraja yang sangat masyhur satu masa dahulu. Sebagai pawang diraja, Raja Ahmad sangat arif tentang kejadian-kejadian gaib termasuk yang berhubung kait dengan makhluk halus. Atas kebolehannya itu, baginda dilantik oleh kekandanya Sultan Abdul Muazzam Shah, Sultan Perak ke-20 yang memerintah dari tahun 1825 sehingga 1830 untuk menjaga jin kerajaan negeri Perak di beting beras basah di Kuala Sungai Perak. Raja Ahmad mangkat akibat terjatuh di Kuala Sungai Terus kira-kira dalam tahun 1827, dan selepas itu tidak diketahui siapa penjaga jin kerajaan negeri Perak seterusnya. Beting beras basah hanya dapat dilihat sewaktu air Sungai Perak surut, terutama pada waktu pagi, dan ianya akan tenggelam sewaktu air pasang. Tempat ini dianggap keramat oleh penduduk kampung kerana pelbagai peristiwa aneh. Menurut sumber lisan orang tua, tempat ini jaga oleh jin negeri Perak yang dipunyai oleh Raja Ahmad, yakni putera Sultan Abdul Malik Shah sehingga kini. Apakah misteri yang berada di beting beras basah? Sehingga kini masih kekal misteri yang tidak terjawab. InsyaAllah, dalam video ini saya dan Puan Ita akan merungkaikan misteri ini secara batin.
Apa yang akan saya sampaikan ini hanya untuk menyampaikan amanah besar yang diberikan oleh Allah kepada kami untuk disampaikan kepada umum supaya mengetahui kisah sebenarnya. Terpulang kepada anda sama ada ingin percaya atau tidak penerangan maklumat dari sumber batin ini. Tetapi sesungguhnya kekuasaan Allah meliputi segalanya dan melampaui batas akal fikiran manusia. Jika Allah berkehendakkan sesuatu, maka jadilah ia. Bismillahirrahmanirrahim. Memang benar kisah yang saya ceritakan pada awal tadi berkenaan beting beras basah, di mana ia berlaku pada Sultan Perak pertama dulu ketika sedang menghilir ke Sungai Perak. Apakah yang menarik bahtera baginda sehingga dipukul ombak yang besar dan terdampar secara tiba-tiba di atas satu beting? Memang benar ada makhluk gaib di kawasan tersebut, merupakan sebuah kerajaan jin, iaitu Bunian. Tetapi mereka beragama Islam. Mereka menguji baginda Sultan. Jika benar baginda Sultan seorang yang bijak, apa yang perlu baginda lakukan ketika diuji? Ketika baginda sedang diuji dengan kejadian itu, baginda berseru dan mencampakkan barang-barang yang berat dan mahkota baginda ke laut. Maka jin-jin itu percaya bahawa baginda memang layak untuk ditabalkan sebagai sultan yang berdaulat di atas kesanggupan baginda membuang segala yang ada pada diri, iaitu barang-barang dan mahkota baginda, serta kata-kata seru baginda yang sangat berhemat. Maka dengan itu, sebenarnya baginda percaya wujudnya dua alam yang akan baginda naungi dalam kesultanan di Perak nanti, alam nyata dan alam gaib, iaitu jin. Sekiranya alam nyata ingin mengangkat seseorang menjadi sultan, maka alam jin juga perlu mengiktiraf petabalan sultan tersebut. Maka oleh sebab dari kejadian itu, diadakan istiadat dengan diistilahkan sebagai tabal jin, di mana ia merupakan suatu adat turun-temurun bagi salah silah Kesultanan Perak. Cuma di negeri Perak ini sahaja yang ada istiadat tabal jin di dalam tanah Melayu ini. Negeri Perak merupakan salah satu negeri yang tertua di rantau ini, dan sultan yang memerintah biasanya didampingi oleh jin-jin Islam. Di sinilah kita akan melihat kedaulatan seseorang sultan itu, di mana baginda akan dinobatkan dahulu sewaktu hari petabalan baginda. Istiadat tabal jin ini biasanya dilakukan pada sebelah senja atau malam dan diterangi hanya oleh lilin sahaja. Selepas itu, upacara persiram tabal, yakni mandi sampat, pula dimulakan oleh pawang diraja dari awal hingga akhir ke atas pekakas istiadat bersiram tabal. Pada waktu istiadat ini, nobat diraja akan memainkan lagu di antara 4 hingga 9 lagu. Toh Setia Guna, iaitu ketua nobat, akan memerhati gerak-geri paduka Seri Sultan ketika paluan nobat dipalukan. Dari sini, kedaulatan seseorang sultan itu akan dapat diketahui. Mengikut adat, sekiranya baginda dapat bertahan lama di atas singgah sana, iaitu dapat bertahan sehingga 7 lagu ke atas dipalukan oleh nobat, ini menunjukkan petabalan baginda telah direstui oleh jin-jin kerajaan dan baginda akan memerintah negeri Perak ini lama ataupun panjang umur. Akan tetapi, sekiranya baginda hanya dapat bertahan 4 atau 5 lagu sahaja, petandanya umur baginda mungkin pendek. Toh Setia Guna akan memberi isyarat kepada ahli nobat supaya menghentikan paluan nobat apabila melihat baginda sultan dalam keadaan resah gelisah di atas peterakna singgasana. Sewaktu nobat dipalukan, pedang cura Simanja kini akan bergerak-gerak dengan sendirinya, di mana seakan-akan hendak keluar dari sarungnya. Ini menunjukkan jin kerajaan berserta dalam istiadat tabal jin ini dan merestui petabalan baginda. Istiadat tabal jin selamat disempurnakan selepas upacara santapan nasi beras takona dijalankan dengan bacaan doa selamat. Perlu diingat, adapun upacara istiadat tabal jin ini hendaklah disempurnakan mengikut adat istiadat petabalan yang asalnya, iaitu mengikut cara yang dilakukan dari turun-temurun tanpa menukarkan ciri-ciri adat yang asal. Barulah sempurna dan dapat diketahui sama ada direstui oleh jin kerajaan Perak
yang akan mendampingi baginda. Kalau tiada istiadat upacara tersebut, hanyalah merupakan suatu istiadat biasa saja, tiada berkerajaan. Wallahualam. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.